Misalnya yang membawa istilah wawasan, pada waktu itu banyak istilah-istilah yang dipakai di Indonesia tidak dipakai di sini. Istilah gagasan, istilah wawasan, dan banyak lagi istilah mantan dan sebagainya. Bahasa ini ya. Semua diambil daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia mau mencontohi Indonesia akan tetapi tidak mampu. Oke, seperti apa ulasan dalam video ini? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perilaku kaum Melayu Malaysia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin heran kenapa kaum Melayu Malaysia seperti kaum yang kehilangan identitas. Mereka suka membuat sejarah yang bohong dan suka mengklaim budaya tetangga. Kaum Melayu Malaysia suka berhalusinasi. Salah satu jawabannya sebenarnya sederhana. Semua itu karena kaum Melayu sebenarnya telah gagal membentuk negara bangsa. Pemikiran untuk membentuk negara bangsa atau membentuk bangsa Malaysia dan bukan bangsa Melayu sebenarnya sudah pernah ada tapi gagal diwujudkan. Salah satu tokoh yang memikirkan hal itu adalah Rustam Sani. Bagi Rustam, Malaysia sebenarnya negara bangsa yang gagal. Kita tahu Rustam adalah putra pejuang kemerdekaan sejati, yakni Ahmad Bustaman, yang dulu menginginkan kemerdekaan 100% di Malaysia atau kemerdekaan dengan darah. Tapi seperti halnya Burhanuddin Helmi, Ahmad Bustaman malah dimasukkan penjara oleh British. Nah, kita akan menyimak konsep negara bangsa yang dipikirkan Rustam Sani yang sempat masuk dalam wawasan 2020 di era Mahathir. Kita tahu wawasan ini akhirnya gagal. Yuk kita simak videonya. Ahmad Bustaman memainkan peranan yang luar biasa penting pada umur yang muda lagi. Dia menjadi ketua Angkatan Pemuda Insaf dan pengarang katakan testament politik API dan membawa cugan kata merdeka dengan darah, dan dia terlibat dengan penyusunan Pekemam, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Kemudian pada awal tahun 48 British telah mengambil tindakan dan telah menahan lebih daripada 6,000 pemuda Melayu, dan ramai lagi telah lari, Yang menentang penjajah, mereka yang masuk yang lari ke hutan dan sebagainya. Dan tidak beberapa bulan kemudian, pada bulan Jun 48, British mengisytiharkan darurat, dan pada waktu itu kita dapat akhirnya mereka yang sebenarnya kebanyakannya daripada API itu bersama dengan orang daripada Parti Komunis, dan mereka lama telah berjuang. Ahmad Bustaman ditahan pada Februari 48. Dia bukan ditahan sebulan dua, dia ditahan 10 tahun, dan dia telah tulis salah satu memoirnya berjudul 7 tahun Malam Memanjang, kalau tak silap saya. Saya masih teringat sebahagian daripada perbincangan kita bersama teman-teman yang lain tentang tulisan-tulisannya, dan dia menganggap bahawa Malaysia pada waktu itu belum wujud sebagai satu bangsa, a nation in making, bagi dia, dan ada beberapa kekurangan dia. Jadi andaiannya biasanya bila merdeka terus wujud sebuah bangsa. Tapi sebenarnya bagi dia isu ini jauh lebih kompleks, jauh lebih kompleks. Dan di sini dia telah membawa idea bangsa Melayu yang diperjuangkan oleh ayahnya, dibawa
untuk dalam ucapan wawasan 2020 yang dikemukakan oleh Tun Mahathir pada Februari 1991. Dalam ucapan itu dia membawa konsep bangsa Malaysia lebih kurang sama dengan bangsa Melayu pada tahun 47, tetapi dengan mengambil kira sejarah yang telah dilalui negara kita ni. Dan dia mengambil kira misalnya penyertaan Sabah dan Sarawak. Dia mengambil kira beberapa isu yang lain. Ini semua amat penting ya, kerana apa yang telah berlaku selama lebih kurang 2 dasawasa semenjak Mei 69, dan terutama sekali dengan adanya rukun negara dan adanya dasar ekonomi baru. Rostam misalnya yang membawa istilah wawasan ya, pada waktu itu banyak istilah-istilah yang dipakai di Indonesia tidak dipakai di sini. Ramai orang yang tak senang dengan penggunaan istilah-istilah Indonesia seperti marhain tadi misalnya. Ada juga generasi muda tak pedulikan ini. Bagi generasi tua pada waktu itu, mereka masih ingat tentang konfrontasi tahun 60-an dan tidak mudah menerima istilah-istilah Indonesia. Jadi bila istilah gagasan, istilah wawasan dan banyak lagi istilah mantan dan sebagainya, semua diambil daripada Indonesia. Dan salah seorang pun yang mainkan peranan yang amat penting dari segi perkembangan bahasa itu Rostam. Kerana boleh dikatakan hampir semua dokumen-dokumen yang ditulis dalam bahasa Melayu pada waktu itu banyak mengandungi dikarangnya. Ya? Jadi saya masih ingat bila ucapan wawasan 2020 mula disampaikan dalam bahasa Inggeris. Ya, tidak lama kemudian ada banyak poster dan banting dan sebagainya yang menggunakan istilah Visi 2020. Visi 2020. Kerana 2020 itu juga merujuk kepada penglihatan, kan? Jadi Visi 2020 itu dipakai. Tetapi Rostam yang kenalkan dan mempopularkan istilah wawasan 20. Begitulah guys pemikiran Rustam Sani yang sempat masuk wawasan 2020. Tampak sekali bahwa Rustam amat dipengaruhi oleh Indonesia dalam pemikirannya ingin membentuk negara bangsa. Walaupun hingga sekarang Malaysia belum mampu mewujudkannya. Yuk kita lanjut ya. Sudah dijangka ya Rostam bahawa ada orang yang tidak senang dengan istilah bangsa Malaysia. Mereka menganggap bahawa bangsa itu hanya boleh dipakai untuk Melayu saja. Ya, jadi Rostam dan memainkan peranan yang amat penting dengan mempopularkan konsep Melayu baru. Ya, orang Melayu, generasi Melayu yang baru yang sudah mempunyai keyakinan diri. Ya, tidak takut-takut dan sebagainya. Ya. Dan ini dibawa dia juga. Jadi kedua konsep itu, wawasan 2020 dan konsep Melayu baru ini, kedua-duanya dipopularkan oleh Rostam. Antara apa yang diungkapkan oleh Pak Rostam ialah di antara banyak gerakan nasionalisme di dunia ini, gerakan nasionalisme Melayu, gerakan nasionalisme Melayu adalah gerakan yang gagal nak dibandingkan dengan gerakan nasionalisme lain di negara di seluruh dunia. Tetapi di dalam kegagalan nasionalisme Melayu, kerana sehinggalah selepas merdeka pun Malaysia tidak boleh membentuk sebuah negara bangsa dia tersendiri, yang dalam erti kata lain bangsa Malaysia. Dia menganggap diri dia bahawa dia adalah seorang nasionalis Malaysia.
Dia tidak menganggap diri dia sebagai seorang nasionalis Melayu, tidak. Dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang nasionalis Malaysia. Ini yang diungkapkan oleh dirinya sendiri. Pak Rustam selalu sebut apa yang telah menjadi di Malaysia sekarang, bahasa Malaysia benar diangkat sebagai sebuah bahasa kebangsaan, tetapi dari sudut pengisian bahasanya ialah terlalu lemah. Dia hanya sekadar ungkapan percakapan, tapi tidak menjadi bahasa ilmu, tidak menjadi bahasa sains dalam erti kata yang lebih luas. Dan inilah yang menyebabkan kegagalan bangsa Malaysia itu sendiri. Arwah ayah saya itu, kalau nak memahami pemikiran dia, kita harus memahami bahawa konsep yang agak penting bagi dia, yang selalu dia bincangkan adalah konsep membina negara bangsa, nation building. Yang selalu dia sebut-sebut, apakah kita mahu membina sebuah nation sahaja, apa kita mahu membina sebuah nation iaitu negara bangsa, atau apakah kita hanya mahu membina sebuah negara iaitu state. Kalau state, dan kita boleh semuanya boleh termaktub dalam undang-undang, boleh termaktub dalam constitution dan segalanya. Tetapi kalau kita mahu membina sebuah negara bangsa Malaysia, kita harus ada asas, kita harus ada tunjang. Salah satu daripadanya bahasa. Dan dia melihat dari segi observationnya, bahasa Malaysia itu atau bahasa Melayu adalah bahasa yang boleh menyatukan rakyat Malaysia. Tetapi masalahnya, bahasa untuk menjadi bahasa yang menjadi asas kepada satu negara bangsa yang maju, yang berjaya, bahasa itu harus menjadi kaya, harus diperkayakan, harus menjadi bahasa yang boleh diangkat di peringkat segala bidang, sains dan teknologi, kesusasteraan, bidang perbankan, segalanya harus boleh, bahasa Melayu itu boleh diterapkan. Dia tidak percaya bahawa kita cuma boleh mengatakan, oh bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan, itu dah dalam perlembagaan, sudah termaktub, habis cerita. Kita semua akan menggunakan bahasa Melayu. Tidak. Kerana dia tahu bahasa ini tidak akan menjadi digunakan atau tidak akan menjadi bahasa yang menjadi asas kepada negara bangsa itu jika tidak diperkayakan. Jadi oleh sebab itu dia selalu mementingkan bahasa Melayu ini harus kita majukan, harus kita naikkan, perkayakan kita. Bukan bahasa Melayu sekadar bahasa yang dia selalu lawak jenaka, bukan bahasa Melayu sekadar yang kita gunakan untuk bergaduh dengan mak di rumah, atau bahasa yang kita gunakan untuk pergi ke pasar malam. Bukan bahasa Melayu yang itu saja, tapi bahasa Melayu ni harus menjadi bahasa ilmiah, bahasa ilmu yang boleh digunakan di universiti, di mana-mana peringkat. Dan dia melihatkan itu sebagai satu tanggungjawab dia, salah satunya untuk memperkayakan bahasa itu. Dan dia tidak pernah menganggap untuk memajukan bahasa Melayu itu kita buang atau kita lupakan bahasa-bahasa lain. Begitulah guys pentingnya bahasa dalam membentuk suatu negara bangsa. Dengan kata lain, yang penting adalah memartabatkan bahasa untuk mewujudkan persatuan untuk membentuk negara bangsa. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Trend Publika yang mengulas tentang sejarah yang ada di Malaysia dan juga bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi negara yang belum mampu menjadi bahasa ilmu. Berbicara tentang sejarah di Malaysia, seperti dalam video tadi, memang tokoh-tokoh yang mempunyai nasionalisme yang menginginkan Malaysia memang benar-benar merdeka tanpa campur tangan British, justru malah ditangkap. Berbeda dengan pihak-pihak yang pro dengan penjajah. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Trend Publika. Bagaimana atas ulasan video Trend Publik? Bagaimana menurut? Oke teman-teman ya, demikian video dari Trend Publika. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut teman-teman atas ulasan video ini? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.